So summarizing, alright, permit to work system, alright, dikenal pasti siapa yang akan memohon, alright, bila dimohon, maksudnya there is no automatic approval. Okay, maksudnya permit issuer, authorizer boleh issue, boleh reject. So this faktor yang mempengaruhi whether permission is granted, permit is issued or permit is rejected, among others, alright, bergantung kepada work scope yang nak dilaksanakan, pengenal pastian hazard. Bila kenal pasti hazard, pengenal pastian determination of control dan bagaimana kerja itu diatur, diselenggarakan. And then we are talking about melaksanakan kontrol yang telah dipersetujui. And then verification, mengesah macam-macam, mengesahkan alat yang diperlukan itu ada, digunakan, menentukan yang pekerja itu telah terlatih, ada kompetensinya, perlu disah sebelum aktiviti itu bermula. Alright. Kemudiannya sekiranya ia diluluskan, okay, si pemohon, alright, will undertake, will sign, accept of the permit. Bila dia terima acceptance, dia kata, okay, we will abide to all the condition given in the permit. Dia perlu mengomunikasikan kepada kumpulan kerjanya. Ia perlu monitor, supervise, alright. And then di hujung hari nanti, alright, sekiranya permit itu selesai, istilahnya ialah closing of the permit. Kalau tidak mematuhi, alright, maka okay, permit itu boleh di-cancel atau permit itu boleh disambung kepada orang lain yang akan menyambung tugasan itu. Dalam banyak keadaan, alright, permit dikeluarkan hanya untuk tujuan kerja itu sahaja. So antara lain, issuer akan bertanya, you need 5 hours to do this job? I don't think so. Maka kerana orang yang issuer itu are trained individual, alright, yang ada authority itu memahami, alright. So dia kata, no, you can do this within 3 hours. You don't need the extra 2 hours. Dan dalam banyak keadaan, permit tak ada dalam undang-undang, mere safe practice, tidak melebihi 8 jam. Alright, tidak dalam banyak keadaan 8 jam. Alright, dan persediaan yang perlu ada ialah telah dikenal pasti hazard, sama ada melalui high rate dan sebagainya. Ada prosedur, ada plan perancangan bagaimana kerja dilaksanakan, ada proof competency, alright. Kalau penggunaan alat, ada certificate of fitnessnya. Kalau penggunaan gas detector itu telah di-calibrate sebagai contoh. Tersedia emergency response plan, misalnya kalau kerja korekkan, kalau runtuh, apa yang berlaku, bagaimana nak menarik, mengeluarkan pekerja dan sebagainya. Itu diambil kira, itu perlu dibuktikan telah tersedia dalam proses permohonan dan kelulusan permit.
Question. Saya dah ada contoh ya, tapi saya rasa kita buat di hujung nanti kerana we have to cover all those slide. Okay, itu mustahak. Penerangan lanjutan lebih bersifat consultancy. Alright, consultancy. Jadi basic perlu kita ikuti dulu, okay? Dan selepas itu nanti kita boleh patah balik, alright? Menyelesaikan isu-isu yang tidak selesai. Alright. So ini flow-nya, alright? Kan objektifnya kita nak tahu flow-nya, alright? Bagaimana PTW itu dikeluarkan. Alright? Ada pemohon, ada pengeluar permit, ada syarat, alright? Ada pengakuan penerimaan, okay? Dan untuk memohon perlu ada bukti-bukti tertentu, perlu ada langkah yang perlu dilakukan, alright? Yang mungkin ditambah oleh permit authorizer, permit yang orang yang authority yang diberi kuasa untuk melaksanakan. Jadi atas alasan ini sebaiknya, sebolehnya, maka safety officer itu patutnya dikeluarkan, okey, tidak menjadi orang yang meluluskan permit. Saya tahu masalah besar, alright. Majikan akan kata, you yang paling tahu. No, yang paling tahu ialah majikan untuk aktiviti itu. Alright. Question? We move on. Okay, take note. Alright. Essential features. Alright. So features yang ada dalam permit, macam saya kata tadi, ada yang tadi saya terbaca, ada yang minta Cik Firdaus contoh. Sebagai contoh boleh, but you cannot copy and paste gunakan kerana lain aktiviti, lain kriterianya. Okay, sebagai panduan nak tengok je, definitely is good lah. So that from there on kita boleh merangka permit kita sendiri mengikut keperluan kita. Kalau agaknya kita tak berapa yakin, dapatkan bantuan. Alright. Dapatkan bantuan di kalangan pengamal yang lain ataupun dapatkan bantuan konsultan untuk tujuan itu. Then, alright, we are talking about sharing of responsibilities. Jadi tak adalah satu pihak sahaja yang terpaksa menanggung. Alright. Okay. So apa featuresnya? Clear identification. Siapa yang boleh authorizekan kerja. Alright. Siapa yang bertanggungjawab melaksanakan langkah-langkah pencegahan. Kriterianya. Perlu ada training dan instruction tentang mengeluar, mengguna atau menutup permit itu. Perlu dinyatakan, alright, keperluan tentang memantau, keperluan untuk monitor kerja-kerja yang dijalankan, alright. Prosedur ada, permit ada. We want to make sure that
Alright. Prosedur diikuti. Alright. Syarat permit spesifik dipatuhi. And then dalam sistem juga dikenal pasti, okay, apa dia jenis aktiviti yang diperlukan, yang memerlukan permit to work itu. And then sistem secara menyeluruh mestilah jelas, ada cara uniform, standardized, mengenal pasti bukan sahaja apa yang dikatakan aktiviti berbahaya, task berbahaya, okey, bagaimana melaksanakan risk assessment-nya, apa tempoh masa yang diperlukan, alright, atau tambahan lain yang dipikirkan perlu dan patut untuk dilaksanakan. Itu ada dalam kita punya prosedur. Dan segalanya ini ditranslatekan, summarize, masuk dalam syarat permit yang dimohon, syarat permit apabila ia diluluskan. Alright. Okey. Kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah lockout, tag out, loto. Alright. Loto adalah merupakan amalan bagi tujuan menjaga keselamatan pekerja daripada energization, pemberian tenaga, permulaan tenaga yang tidak dijangka. So we are talking about energy here. It can be electrical, it can be stored energy. Alright. Jadi kerana kita nak melaksanakan aktiviti, okay, maka energi, alright, tenaga itu perlu dihentikan, perlu dinyah dulu, perlu diriliskan, nyah dikeluarkan, alright, bagi tujuan-tujuan kerja. Apa tujuan kerja? Melaksanakan inspection yang tertentu, melaksanakan baik pulih, maintain dan sebagainya. Okey, lock out itu keseluruhan tentang loto system. Alright, bila kata lock out, maksudnya kita memutuskan, kita menyisihkan tenaga. Alright, melaksanakan pemasangan personal lock. Orang bekerja itu sendiri, alright, akan memutuskan bekalan dan dia akan ada dia punya personal lock yang dia simpan sendiri. Tujuannya bila dia putuskan sendiri, bila dia kunci sendiri, maka sumber tenaga itu tidak akan di-switch on, tidak akan disambung secara tidak sengaja oleh orang lain. Selagi mana dia berada dalam kawasan itu, di tempat itu menjalankan kerja. So dia isolate sendiri, dia kunci sendiri, dia tagkan sendiri, alright, kunci itu dia simpan sendiri, alright, maka tak ada sebab bagaimana orang lain, pihak ketiga boleh initiate, boleh energize tenaga tersebut. Itu maksud lock out. Betul-betul physical lock out. Dikunci. Alright. Tag out, penggunaan tagging, price tag, tagging,
Gambarnya ada kat situ. Alright. Yang di dalam tag itu, dalam tagging itu, dalam apa je lah bahasa Malaysia untuk tagnya. Alright. Carilah. Okey. Akan dituliskan. Alright. Jadi nak menolong saya bukan pandai benar. Penanda. Okey. Penanda. Okey. Bolehlah terima. Alright, terima kasih. Okey. Jadi dalam tag itu, dalam tanda penanda itu dinyatakan, alright, siapa nama orang yang sedang bekerja. Alright, Muhammad Rizal Khatib. Tarikh hari ni, masa dari pukul ni sampai pukul ni. Kemudiannya ada tanda amaran. Okay. Do not start the mission. Alright. Itu yang dikatakan tag out. Gunanya untuk menyisihkan tenaga, untuk menghentikan tenaga. Tenaga tu boleh tenaga elektrik, boleh stop energy misalnya gas yang tersimpan dalam gas tank bertekanan sebagai contoh, maka ia perlu dilepaskan keluar supaya dia tidak lagi bertekanan sebagai contoh. Alright. So, komponen yang perlu ada dalam logout tag out, okay, ialah isolating device. Alat yang boleh memutuskan tenaga. Okay. Jadi, mechanical device ini secara fizikalnya akan mencegah daripada perlepasan atau penyambungan tenaga kerana orang sedang melaksanakan tugasan. Okay. Are we okay? And then, logout device mestilah berbentuk positif yang ada kemampuan. Alright. Kemampuan mencegah orang lain tak boleh nak energizekan dia. Maka dia dikunci. Contohnya kunci ataupun flanges yang menutup bahagian yang boleh mengaktifkan bahagian itu. Bolted slip blind, alright, penutup di bahagian luar, alright, bagi memastikan yang energi itu, alright, yang memastikan isolating device itu berada pada tempat yang selamat, tak boleh nak meddle, tak boleh nak usik. Matlamatnya tak lain, tak bukan mencegah, alright, preventing energizing of the machine or equipment. Kerana kalau dia sedang bekerja, tiba-tiba, alright, secara unintentional, okay, accidentally, alright, dia tersambung tenaga, maka pekerja itu akan terakibat. Okey, ada kisah benar ya, di mana dalam satu tempat kerja mereka sedang melaksanakan maintenance untuk stamping machine. Stamping machine. Stamping machine apa? Acuan untuk mereka bentuk, sebagai contoh. Okey. Pintu kereta kita, sebagai contoh ya, pintu kereta kita asalnya ialah a piece of metal. Maka dimasukkan ke dalam stamping machine
dengan tekanan yang amat tinggi, alright, maka mesin itu akan menolak, alright, that metal piece sehingga mendapat bentuk pintu kereta kita dengan curve dan sebagainya itu. Asalnya besi sekeping, one piece metal, alright, and this is real, di mana ya pekerja sedang bekerja di antara dua kepingan mold, alright, dia buat servicing, alright, maka ada pegawainya yang lalu kerana dia punya kontrol tu di tempat lain, alright, dia tengok pasal apa pula benda ni off, alright, maka dia pun switch on, equipment energize, maka terkepitlah pekerja itu in between the two set of mold tersebut. Hancur. Kalau besi boleh keluar dengan curve yang diperlukan, maka pekerja itu mati. Alright. So of course tak kena kalau kita sebut di mana dan sebagainya. It is not right. Okay. Soalan so far? Are we okay? Are we okay? Alright. Good. So komponen yang penting, alright, tag out device mestilah memberikan amaran yang jelas, alright, ia boleh di-attachkan, dipasangkan, okay, securely fasten your seat belt, okay, pasang dengan betul supaya dia tak boleh tercabut. Alright, di mana dipasang? Pada alat energy isolating, tempat kunci itu dipasang. Alright, untuk menandakan, okay, mesin yang menerima bekalan itu sedang dibaiki. Alright, dan boleh di switch on. Alright, sebenarnya memang tak boleh pun. Alright, kerana telah dikunci. Alright, sehinggalah tag ini ditanggalkan. Itu maksud tag out. Kalau lock out, kuncinya. Alright. So, dalam melaksanakan loto, lock out, tag out, of course there is a system, there must be procedure, known procedure. Alright. So ada preparation untuk kerjanya. Alright. Langkah pertama, okay, apa dia, putuskan bekalan, alright, shutdown, keluarkan tenaga yang ada kalau melibatkan stored energy. Okay, saya kata tadi contoh stored energy, kalau gas container contohnya bertekanan, satu. Lagi satu, contoh lain agaknya spring bertekanan, alright. Biasa tengok orang mekanik, bukan yalah, mekanik orang lah. Mekanik tukar kita punya shock absorber, dia keluarkan spring tu dulu, dia klampkan spring, itu istilahnya, alright, clamp, alright. Clamp apa?
Okay, dia akan kepitkan, alright, supaya spring itu rendah. Ada space boleh dikeluarkan. Bila dimasukkan nanti, release clamp, dia akan lepas balik. So, untuk kerja-kerja pembaikan yang melibatkan stored energy ini, seperti clamp spring ini, maka ia perlu dibebaskan supaya dia tidak akan mengeluarkan tenaga unintentionally yang boleh menyebabkan kemalangan. Alright. Kalau gas bukan sahaja sekadar dilepaskan, mungkin perlu di-purge. Purge apa? Kalau sakit perut, kita kata purging. Cerit-berit. Oh, I'm purging, man. Okay. So, purge it out. Flush it out. Itu. Tapi masih bahasa Inggeris lah. Alright. Bleed it out. Alright. Compressor. Ada udara bertekanan. Maka itu sebabnya tiap pagi orang yang mengendalikan kompresor akan bleed it out, keluarkan. Isolation bercakap tentang menghalang, memutuskan, switch off. Lock isolation device, tempat di mana regulator itu, alright, then perlu dikunci. Ini contoh, alright. Ini contoh, okay. Regulator untuk mengawal, switch untuk mengawal di dalam kotak ini. Ini dipasang, alright, dan dikunci. Soalan perkongsian, soalan menduga akal. Alright. Pasal apa ada 3 kunci kat situ? Apa alasan 3 kunci? Yang berbeza-beza. Apa maksudnya kat situ? Give good guess. As a reminder, yes, but not really. Kan saya Cik Jaludin orang yang tak akan menyalahkan orang lah. Betul tu, as a reminder, benda ni berkunci 3 tak nampak ke? Thank you Syakir. Thank you. Kan kita kata tadi personal log. Ini maksudnya, alright, ini maksudnya ada 3 manusia berbeza yang sedang bekerja. You see? 3. Tanyalah soalan, habis yang keempat tu apa dia? Tempat lain kuncinya tu. I mean, things are done on purpose, okay? Color tu tak ada. My favorite color ialah biru. So, tahu. Biru ni Rizal ni. Okay. What is your favorite color? Sini. Kuning. Okay. So, lock ini dan kuncinya is with you. So, you nak mula kerja, you kunci. Kunci you simpan. Alright. So, ini makna 3. Soalan saya, yang bawah tu, kunci tempat lain tu, apa pula? Alright. Itu adalah bila bekerja dalam kumpulan, ada penyelianya. Dia pun berkuasa. Okay. Dalam hal ini, maka kunci keempat, kunci penyelia itu akan dibuka akhir.
Alright, misalnya Cik Syakir menjadi yang lah sebut penyelia engineer lah. Alright, okay. Jadi engineernya, maka dia akan tanya, kunci biru dah buka, maknanya Haji Rizal dah selesai kerjanya dan tak boleh lagi berada di tempat itu. Alright, hijau tak kira lah siapa, Ravi, okay. Alright, oh dia pun dah keluar, dah tak ada, okay. Kuning dia tinggal lagi, Iskandar. Okay, I will wait. Bila Iskandar dah keluar, maka orang yang akhir itu, alright, akan bagi tahu dekat Syakir, engineer in charge, kata, hey, all three are out. We can resume operation. Resume operation maknanya ada switch on balik dan sebagainya, ada testing balik dan sebagainya. Alright, lock isolation device. Does that make sense? Boleh beli, boleh terima akal. These are all straightforward. Alright, and then challenge test. Alright, ngesahkan, okay, walaupun dah tutup, alright, main switch dah off, tak cukup tu je, dia punya what do we call that, fuse have been removed, sebagainya. Alright, masih test kerana kadang-kadang dalam equipment masih ada tersimpan energi yang perlu dikeluarkan dulu. Alright. Okay, challenge, test, and then tagging. So these are the process. Alright. Okay. Contoh akhir ialah yes, boleh. Kalau boleh balik pada slide tadi yang ada loto tadi. Yang ni. Okey, saya masih tak faham lagi yang gambar tools box yang ada 3 kunci di atas dengan 1 kunci di tepi tu. Sebab saya tak pernah tengok yang ni. Okey. So yang ini sebenarnya dia kunci sesuatu peralatan atau mesin ataupun bilik ataupun ini semua penanda di tepi pintu sahaja, menandakan yang biru tu dah keluar, yang hijau tu pun dah keluar. Ke macam mana? Saya tak faham yang tu. No. Kotak ini dipasangkan di tempat control switch. Okay. Yang kita nak lock, alright, bukan bilik. Yang kita nak lock ialah switches, alat kawalan di mana tenaga itu boleh disambung. Okey, faham. So kalau point of operation switch, then switch itu yang kita kunci. Kalau point of operation untuk bekalan ialah valve dan sebagainya, maka keseluruhan valve itu yang dikunci. Am I answering your question? I can understand part of it. Cuma yang pasal ada contoh 3 kunci kan. So meaning ketiga-tiga orang yang appointed tu ataupun orang yang competent tu dia kena ada present lah waktu tu. Kena ada apa? Kena present kat situ lah. Baru boleh buka. Yes, I mean dia bila dia dah sebenarnya kawasan tu dah safe dah. Katalah orang pertama yang biru tu dia dah kaki, yang benarnya dah tak boleh energize dah. Dah tak boleh dah. Okay. Tinggal lagi itu untuk diri saya sendiri. Katakan saya kunci biru. Untuk diri saya sendiri.
kita tak nak apa berlaku, saya habis kerja saya buka, then switch on. Sedangkan lagi 2 orang masih menjalankan kerja. Itu saya faham. So soalan Okay. saya pula, kalau situasi yang emergency, contohnya kebakaran, seorang saja bersampai kat situ, yang ada kunci, contohnya kunci color kuning, yang lagi 2 tak boleh datang sebab kebakaran, contohnya laluan apa semua kan, so switch tu mungkin tak boleh nak dibuka. Okay. Isunya, kalau ketiga-tiga orang ini yang mengunci, pasal apa dia tak berada di mesin yang sedang dibaiki itu? Dan apa tujuan dalam emergency kita switch on supply? Apa tujuannya? Oh, okey, saya faham. Saya ingatkan kunci tu setiap masa ada macam tu. Oh, no. Bila back to normal operation, kena buka semua tu. Yang last kali, supervisor. Dia bekerja ramai. Lebih dari seorang. Kalau seorang saja, alright, saya saja, saya pasang kunci biru saja. Dan saya, kerana saya tahu orang lain tak ada. Kalau ada, mesti dia ada kunci. Okey, saya faham konsep tu. Saya ingatkan memang kunci tu memang sentiasa dikunci macam tu. Tak. Okey. So saya faham. Alright. Thank you. Alright. 3 pekerja, 1 supervisor. Allahu Akbar. It's all depending lah. Tak ada undang-undang. Super. Okay. 3 pekerja, 1 supervisor. Merah. Alright. Color ni terpulang lah. Alright. Color ni terpulang lah. Serupa juga color hard hat safety helmet. Macam-macam color ada kan? Alright. Helmet merah ada, helmet biru ada. Alright, helmet putih ada. Tak ada undang-undang yang mengatakan supervisor pakai merah. Tak ada. Alright. Tapi kalau dalam syarikat, you nak buat peraturan itu tidak menyalahi. Kerana saya tahu, alright, ada dalam syarikat, alright, saya tak sebut namanya, pasal safety officer dia agaknya sombong sikit lah kan. Dia nak safety officer, kumpulan safety officer color merah. Exactly, dia nak merah. So saya apa bezanya? Dah, supaya orang dari jauh tahu safety officer datang. Okey. Ikutlah apa yang menggembirakan. Okay, but there is no color code. Are we okay? All right. We move on. Slide. Okay, on body system. Bila disebut body system ni, pairing. Person with person. Alright. Itu yang C. 2-person system. Alright, 2 orang mesti ada. Bila nak buat kerja ni, 2-2 mesti ada. Alright. Dan sebenarnya, ia juga merangkumi, alright, bila seorang tu dibekalkan dengan lifeguard system, itu juga adalah body system. Alright. Apa lifeguard system? Contohnya penggunaan lifeline, special
protective gear. So this is my body. Bila saya sesak, bila saya cemas, maka alat inilah yang akan membantu saya. Alright. So would we consider swimming pool lifeguard as a buddy system? Yes and no. To start with, all right, you can say yes, you can say no, all right. Kerana ada je swimming pool yang tak ada lifeguard, you are swimming at your own risk, dia kata. Ya lagi, untuk tempat yang lebih proaktif, alright, sewa hotelnya pun mahal. Alright, we have lifeguard on duty. Alright, that will observe orang yang sedang mengalami kesukaran. Alright, if you can, we can take that. Alright, kalau tengok Baywatch, itu lifeguard juga. Dulu muda-muda tengoklah, sekarang ni tak tengok dah. Alright, okay. And then another system, lifeguard system sama juga. Okay, macam masuk ke confined space, alright, pekerja masuk, dia ada buddy system. Siapa buddy dia? Ada dua ya. Orang yang masuk dipanggil authorized entrance. Orang yang duduk di luar dipanggil standby person, yang akan sentiasa communicate. Macam dalam gambar ni. This is buddy system. Dia akan tanya, hey dude, how are you? Very good. Gitu kan. Setiap 3 minit, dia tak nampak pun dia akan cakap. Okay. Alright. Kalau local, tak ada dia punya skrip yang mesti disebut, yang mesti dibaca. Tak ada. Hanya cukup sekadar, alright, kalau kat tempat kita ni, orang kita agak kasar-kasar sikit. Oi mangkuk, kau okey lagi kat bawah tu. Alright. As long as orang yang kat dalam responded, then you know that he is doing fine. Alright. So, ada jangka masanya. Alright. Dikatakan 4 minit. Kalau tak ada oksigen, brain death, maka communication 3 minit. Oi bang, alright lah, okay. Pening? Tak? Alright. Okay lah, okay. Dengan syarat dia jawab lah. Alright. Kalau dia dah tak jawab tu, then you have to do rescue. Itu gunanya buddy system. Alright. Okay. And then ada lagi yang dipanggil challenge check system. Seorang buat, seorang arahkan, seorang lakukan. Alright. Itu kalau tengok, okay. Let's do that. Alright. All door closed. Maka dia akan kata, all door closed. Flap the wing. Flap the wing. Done. Begitu. Alright. That is challenge and check. Okay. Soalan? Tak ada. Yang benarnya kita nak habis dah. But we have some time. And as I promise, alright, as I promise to all of you, we will revisit, alright, we will revisit di mana yang perlu. So definitely I owe an explanation. Bila siapa tanya tadi, Link tanya kot, pasal confined space, alright, have you got the procedure downloaded? Kita break 15 minit tadi kerana kata we can go through. Alright. Pasal apa? Procedure dah ada, PTW masih diperlukan.
Ada sesiapa yang ada, yang dah tengok, yang dah download? Kerana saya nak refer. Alright. Okey. Belum ada. Okey. Tugas dan tanggungjawab tentang pelaksanaan ialah tugas tanggungjawab employer. Alright. Di mana dinyatakan? Kalau tuan-tuan ada buku ni dah download, boleh refer. Muka surat 42. Dinyatakan. Dia tak kata safety officer. Alright. Alright. So dikenal pastilah, you tengok ya. Sehingga muka apa? Sekejap. Sehingga muka surat 48 adalah merupakan prosedur. Alright. Sedangkan PTW sebenar, alright, refer. Attachment. Sampel permit. Muka 58. Ya. Allahu Akbar. Ling, I ask you to download, because you are talking about confined space. Your question earlier was, since we have SOP, why do we need PTW, right? So, buku apa I am referring to? ICOP for safe working in confined space, yang boleh di-download dari DOSH website. In gratis, free. Alright. Sample of PTW. Okay. Do it during your free time. At least you have tried. All right. Okay. So, there are 50 over pages. All right. Okay. So, dalam PTW, alright, dia untuk confined space, dia ada 14 bahagian. You see? 14 bahagian. So, kalau ada yang nak minta dekat Cik Firdaus, mintalah. Tapi sample is provided. Okay? Satu general. Apa yang perlu ada dalam general? Location of work. Employees assigned. Alright? And then work description. Description of work to be undertaken. Tuliskan. Lepas tu requested entry time. Alright? And then nombor 3, isolation required. Dikenal pasti. Alright? Pipeline ke, electrical power ke, sludge ke, harmful material, semuanya di yes, ICOP 2010. Jumpa. You nak terangkan pun boleh. Asal sini, lega saya.
Alright. Jadi ada prosedur, orang tak ingat semua prosedur ni. Alright. Maka itu sebabnya disummarizekan dalam bentuk permit. Itu tujuannya. Dan ini adalah keperluan undang-undang. Alright. So kita tengok lagi 2-3 je lah. Okay. Lagi 2-3. Alright. Kemudiannya atmospheric testing. Alright. Berapa bacaan pengudaraan. Alright. Bahagian 5, apa personal protective equipment yang diperlukan. Everything is detailed out. So, just check. Yes, done. Yes, done. Maka safety officer, tuan-tuan dan perempuan ni, orang-orang mustahak ni, I mean, you are doing a very noble job. Pergi ke tapak kerana permit perlu dipamerkan di tapak. Then you check. Look at the requirement. Jadi, kalau tuan-tuan yang mengeluarkan, ini semua alasan. Saya cukup tak setuju kerja ni dilakukan oleh safety officer. Because we are an advisor. We are an enforcer. Alright. Kita gelak-gelak sikit. Dalam banyak keadaan kan, tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan cuba fikirkan, orang ni suka ke kat safety officer? Please respond. Alright. Okay. Alright. Bukan dia tak suka, dia menyampah, tahu tak? Kalau dia kata suka. Okay. Menyampah dia. Tu. Orang tua tu datang dah. Ada je lah yang tak kena. Kan? Apa yang dia lupa ialah kita ni nak jaga keselamatan dia. Jadi bersabar je lah. Alright? Okay. Never give up. And please be reminded, selalu orang kata, apa tahu? Dia kata, seramai mana orang suka, seramai itulah orang tak suka. Tak. Untuk safety officer, lebih ramai yang tak suka. Alright. So, ada soalan, ada apa penerangan selanjutnya yang tuan-tuan, puan-puan perlukan? I'm here to share. Alright? Dan target saya tak lari jauh. Okey, kita nak berhenti 11.30. Alright? Target selalunya lebih baik. Alright? Nampaknya macam tercapai lah matlamat tu. But nevertheless, alright? Agaknya tuan-tuan tahu ya, kenapa Intai habiskan cepat. Senang brother-brother kita kat Sabah, Sarawak pergi masjid dan sebagainya sebenarnya. Semalam baru gaduh mulut sama pemandu tak pakai mask. Encik Ling, saya tak bawa diri saya rendah. I don't lower myself gaduh dengan pemandu. Saya akan gaduh dengan pegawai yang jaga pemandu itu. Seriously. Kalau saya buat inspection, kalau saya buat audit, saya jumpa pekerja, dia abang La ke, dia abang In ke, atau orang tempatan ke, dia tak ikut peraturan, saya ambil gambar, maka gambar tu akan pergi. Kalau construction site akan sampai dekat RE. Please explain what is happening that you allow this to happen
in your workplace. Panas dia. So don't bring yourself down, gaduh dengan pemandu. Mana ada standard? Kita kalau nak gaduh, gaduh dengan resident engineer. Alright? Okay. Itu biasalah kan, biasalah. Tapi jangan ikut apa yang saya buat juga. Kadang-kadang tak betul juga. Orang tua ni ego dia lebih. Alright? Itu pun masalah juga. Alright. RE itu selalunya kita punya client's representative. Okey, biarlah dia bergaduh dengan project manager. Kan saya kata saya bukan jenis yang gaduh. Saya jenis yang lepuk orang je. Nasihat sebenarnya. Alright. Okey. Ada soalan lain? Terima kasih Cik Darudin. Jangan. Kalau baru-baru apa semua, try to win them. You don't have to whack people for them to follow. Alright, make them understand. That is the right approach. Alright, 11:28. Okay. Jadi kalau tak ada soalan yang membina, kalau tak ada soalan yang membina, maksud saya yang berkaitan dengan pembelajaran, I think we should end here. Agaknya tuan-tuan, puan-puan tahu, sedar that honestly I am enjoying what I am doing, enjoying sharing of knowledge. Alright, it gives me satisfaction and pleasure. Only thing kadang-kadang mulut saya agaknya dia lebih-lebih kan. Orang kata mulut tanpa sempadan. So minta maaf banyak-banyak. Not with slightest intention to hurt anyone at all. Good luck to all of you. Have a good weekend. Ada sesi, ada rezeki, kita jumpa lain. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.